Baik, selari dengan apa yang kita tontonkan tadi dalam visual yang kita paparkan untuk anda, seperti yang dimaklumkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, monsun timur laut juga dikenali sebagai musim tengkujuh, berlaku pada 3 November sehingga Mac tahun hadapan, dan ianya memperlihatkan akan berlakunya rentetan hujan yang lebat, 6 hingga 4 episod hujan yang lebat. Jadi kita hari ini akan membicarakan berkenaan bagaimana kesiapsiagaan Jawatan Bomba dan Penyelamat dalam menghadapi situasi ini. Kita ingin bercerita dengan lebih lanjut lah, sebabnya melalui foto-foto yang terkongsikan itu hanyalah sekadar gambaran bagaimana sebenarnya pihak JBPM turun padang membantu mereka ataupun bangsa yang terjejas banjir. Jadi hari ini di studio kami bawakan seorang individu untuk kupas lebih lanjut berkenaan kesiapsiagaan JBPM dalam menghadapi monsun timur laut bagi tahun 2021. Selamat datang diucapkan kepada Tuan Jamri bin Haji Masran selaku Ketua Cawangan Pengurusan Operasi Kebombaan, Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih Menawar. Terima kasih Syu. Puan, kalau boleh kongsikan terlebih dahulu apa definisi kesiapsiagaan bagi anggota JBPM dalam menghadapi perayaan angin monsun timur laut ini? Okey, terima kasih Syu. Untuk makluman Syu dan juga pendengar, konsep kesiagaan bomba ini adalah kami berpegang kepada etika kami, iaitu setiap siap sedia setiap masa. Okey, maksud ada siap sedialah. Dan moto kami itu adalah cepat dan mesra. Okey, yang ini mana kalau Syu dan Munawar dan Syu ada nampak kata siap sedia dan cepat itu amatlah penting. Jadi untuk siap sedia dan cepat, untuk persediaan monsun timur laut ni kami terpaksa membuat pembukuan cuti untuk pegawai-pegawai kami di balai. Okey, bagi menangani isu tersebutlah, yang mana yang ini memang kami amalkan pada setiap tahun. Tapi sementara waktu saja untuk monsun timur laut. Okey, jabatan juga menubuhkan bilik gerakan menangani monsun timur laut di negeri-negeri. Okay. Dan kami juga memastikan jentera dan logistik kami berada dalam keadaan serviceable, iaitu sentiasa siap sedia. Tidak ada dalam keadaan rosak. Okay. Kalau mana ada yang perlu pergi penyegadaan akan diselesaikan sebelum bermulanya monsun timur laut. Dan terakhir sekali, of course lah, kami akan mendapatkan info-info terkini berkaitan dengan cuaca dan juga iklim, iaitu daripada rakan strategik kami, Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Seperti yang tadi Munawar sebutkan, pada sidang media 1 November, Meteorologi Malaysia mereka ada menyatakan monsun timur laut akan bermula pada 3 November hingga Mac 2022. Jadi inilah keadaan kami untuk bersiap sedia. Bercakap berkenaan kesiapsiagaan ini, mungkin Tuan boleh kongsikan dari segi jumlah balai bomba dan juga anggota-anggota bomba yang diperkasakan untuk memenuhi kesiapsiagaan ini. Okey, untuk makluman Munawar, di seluruh Malaysia kami terdapat lebih kurang 324 buah balai buat masa inilah, dan ada dalam pembinaan penambahan balai-balai baru. Okay. Tujuan kami supaya lebih dekat dengan komiti lah. Dan di seluruh Malaysia terdapat lebih kurang anggota pegawai bomba seluruh Malaysia, yang ini campurlah di balai, di ibu jabat negeri, di zon dan juga di ibu jabat, berjumlah lebih kurang 12,897 orang. Okay. Kami juga mempunyai pasukan bomba bantuan dan juga pasukan bomba sukarela, yang menjadikan keseluruhan jumlah pegawai bomba tetap, bomba bantuan dan bomba sukarela adalah lebih kurang 28,782 orang. Okey, di dalam pasukan bomba tetap tadi, okey, kami juga mempunyai pasukan-pasukan khas. Okey, seperti macam hazmat, pasukan penyelamat di air, storm, mastim dan juga paskup, berjumlah lebih kurang 4,069 orang. Okey, ini adalah special team lah di dalam pasukan khas tadi. Itu bercerita berkenaan dengan anggota. Bagaimana pula dari segi jentera? Berapakah jumlah jentera yang akan terlibat untuk operasi peralihan angin monsun timur laut ini? Okey, untuk makluman syuhada, kami mempunyai lebih kurang 3 kategori jentera. Okey, iaitu daripada di air, di darat dan juga kami juga mempunyai jentera untuk udara. Okey, untuk di air kami mempunyai beberapa buah bot lah, di antaranya bot yang kami panggil RV Kevlar, terdapat lebih kurang 12 buah bot, amphibious 3 buah. Tapi yang paling penting untuk monsun ni adalah kami mempunyai 44 buah bot fiber dan juga lebih kurang 382 buah bot aluminium. Okey, manakala di darat, okey,
di balai-balai kami punya lebih kurang 563 buah kami panggil fire rescue tender. Okey, dan juga yang paling penting kami mempunyai lori angkut berjumlah lebih kurang 174 buah dan 304 buah kenderaan 4x4. Yang mana lori angkut dengan 4x4 ni amat penting lah semasa musim timur laut ni untuk menangani masalah banjir dalam proses pemindahan logistik. Dan terakhir sekali kami mempunyai lebih kurang 9 buah helikopter, okey, yang mana boleh beroperasi kat bila-bila masa dan beroperasi daripada terdapat 3 base kami iaitu di Subang, okey, di Bertam dan juga di Borneo di Miri. Itu antara perancangan ataupun persiapan dari sudut jentera dan juga logistik. Bagaimana pula dari segi perancangan atur gerak untuk JPBPM kali ini? Untuk makluman Munawar, kami telah macam saya cakap tadi, kami telah menubuhkan bilik gerakan di negeri. Kami juga menubuhkan 3 bilik gerakan. Kami panggilnya adalah Regional Forward Base, RFB, iaitu kami menubuhkan 3 zon di semenanjung Malaysia. Dapat zon utara, zon selatan dan zon timur. Zon utara kami beroperasi di Balai Bomba Perdah iaitu di Penang. Manakala zon selatan di Balai Bomba Air Hitam Johor dan di zon timur adalah di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia wilayah Timur Terengganu. Yang mana tujuan regional base ini adalah merupakan kawasan penempatan awal logistik, okey, untuk menghadapi masalah banjir. Jadi senang kalau contoh banjir berlaku di utara di Kedah tapi regional base berada di Penang ke berhampiran, kami senang nak mobilize rather than kami daripada tempat lain nak pergi kan. Ini adalah tujuan regional base ni untuk support negeri lah. Supaya ialah lebih pantas sampai ke lokasi sekiranya apa-apa perkara yang tak diduga berlaku, dan ini boleh memendekkan masa tersebut dan mungkin kebarangkalian untuk menyelamatkan bangsa lebih mudah dan cepat. Selain daripada itu, kalau Tuan Jamri boleh kongsikan apakah antara tindakan lain ataupun aktiviti-aktiviti lain bagi membantu atur gerak ini? Okey, sebelum saya jawab soalan tu, tujuan regional base tadi pun Suada sendiri dah nampak. Jadi saya harap masyarakat pun fahamlah kami wujudkan regional base. Jadi antara tindakan lain untuk membantu kami dalam atur gerak ni, yang paling penting kami menjalankan ujian dan pemeriksaan aset kami sendiri. Logistik. Pasal yang ini nak bergerak nanti untuk proses pergerakan kami dan juga proses penyelamatan mangsa banjir. Okey, dan yang keduanya kami sentiasa menerima arahan. Negeri-negeri ni dan regional base ni sentiasa dalam keadaan bersedia menerima arahan daripada kami panggil di pejabat Pusat Pengurusan Operasi. Yang mana Pusat Pengurusan ini di peringkat kebangsaan ataupun federal akan menerima panggilan daripada MERS, panggilan daripada mangsa banjir di negeri-negeri yang mana akan dichannelkan kepada regional base dan negeri-negeri terbabit. Okey, dan kami juga memastikan sumber manusia dan logistik yang akan digerakkan daripada negeri-negeri yang tidak terlibat di banjir. Contohnya macam diramalkan oleh Met Malaysia pada hujung tahun ni, negeri yang akan terlibat dengan banjir Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Jadi kemungkinan negeri yang hampir dengan Johor lah kita ambil, mungkin daripada Melaka yang tidak terlibat, daripada Negeri Sembilan akan beri bantuan kepada Johor. Okey, dan kami memastikan bilik operasi macam regional tadi tu beroperasi 24 jam 7 hari seminggu. Okey, ada pertukaran shift lah di dalam tu, anggota yang tukar kerja. Dan yang terakhir sekali, kami memastikan bantuan dari negeri yang diarahkan daripada PPO perlu digerakkan dalam tempoh 24 jam. Maksudnya segeralah. Kita tak nak delay-delay. Pastinya dengan kesiapsiagaan itu, dengan perancangan yang cukup teliti itu akan dapat memperkasakan lagi seluruh jentera Jabatan Bomba dan Penyelamat di seluruh negara untuk memastikan bantuan itu cepat sampai kepada masyarakat. Jadi Tuan, bagaimana pula dari segi strategi pengurusan banjir yang diamalkan oleh JPPM dalam tempoh monsun Timur Laut ini? Okey, terima kasih. Untuk makluman Munawar dan penonton, kami mengamalkan daripada dulu lagi iaitu satu sistem dia panggil Emergency Management System. Okey, sistem pengurusan semasa kecemasan lah. Okey, yang mana di dalam Emergency Management System ni terbahagi kepada 4 pasal lah. Okey, pasal pertama adalah pasal mitigation. Yang mana masa pasal mitigation ini kami buat after action review.
AAR ataupun lebih kenali sebagai postmortem, yang mana berdasar kepada insiden sebelum ini kami membuat postmortem untuk proses penambahbaikan. Semasa postmortem ini kami akan buat penambahbaikan daripada segi SOP kami sendiri. Okey, dan yang keduanya kami juga membuat kajian kawasan berisiko, yang mana setiap balai okey di Malaysia ini okey kami arahkan supaya membuat kajian kawasan sekitar mereka untuk melihat risiko-risiko yang terdapat di kawasan mereka, jadi mereka tahu dan senang bertindak jika sesuatu akan berlaku. Okey, dan kami juga membuat kajian logistik, iaitu maksudnya aset-aset yang kami ada lah, aset-aset di balai, aset-aset di negeri. Okey. Yang keduanya adalah fasa preparedness, okey, persediaan lah. Okey, untuk membuat persediaan ini kami melakukan latihan dalaman, latihan berkala, okey. Yang ini memang akan dipraktikkan lah, memang diamalkan oleh setiap balai. Jadi persediaan mereka untuk persediaan latihan dalaman. Okey, kami juga bukan saja melakukan latihan dalaman, kami juga melakukan latihan bersama dengan agensi-agensi lain yang dinamakan interagensi lah, melibatkan agensi-agensi lain sewaktu proses operasi menyelamat. Okey, dan kami juga membuatkan yang paling penting sebenarnya masa preparedness ni adalah pendidikan awam. Okey, kami memberikan maklumat kepada awam tentang bahayanya sesuatu banjir ni. Dan pasal yang ketiga adalah respon. Yang ini masa operasi itulah, masa search and rescue, pemindahan mangsa, okey. Dan juga yang terakhir sekali adalah proses recovery itu sendiri, iaitu proses selepas sesuatu insiden, yang mana kami wujudkan pusat serenti pasca insiden untuk membantu mangsa-mangsa daripada proses documentation, okey. Dan juga kami menyediakan bantuan perubatan melalui pasukan khas kami, iaitu Emergency Medical Response Services, dan juga bantuan daripada KKM sendiri. Pasti setiap strategi ini akan ditambah baik dari tahun ke tahun, sebab ini adalah orang kata acara tahunan lah, musim terkujur ni kan, tiap tahun akan ada banjir. Cumanya selain daripada acara tahunan, musim terkujur ini ada juga acara dui tahunan yang dilaksanakan oleh JBPM. Difahamkan ada International Fire Exhibition, Conference and Exhibition bagi tahun 2021, ataupun nama pendeknya dipanggil sebagai IFSAM. Jadi Tuan kalau berkongsikan secara ringkas saja berkenaan dengan IFSAM ini. Okey, terima kasih. Untuk makluman, IFSAM adalah singkatan daripada International Fire Convention and Exhibition of Malaysia. Ini adalah acara international. Okey, di mana di dalam IFSAM ini terdapat conference dan juga exhibition. Conference ini adalah seminar yang penceramahnya kami jemput daripada luar negara. Okey, untuk tahun ni, tema untuk tahun ni Fire Safety Gateway to the New Decade. Jadi kami cari penceramah-penceramah yang berkaitan dengan tema kami tahun ni lah. Untuk makluman penonton di rumah, Munawar dan juga Syu, okey, kami sediakan exhibition secara virtual. Yang mana Munawar ataupun Syu boleh masuk beserta penonton melalui ifsam.my. Okey, yang mana disediakan kuis, pertandingan, dan hadiahnya sehingga RM11,300. Wow, okey. RM11,300, hadiah yang lumayan menanti penonton semua. Untuk anda mengetahui lebih lanjut, untuk anda mendaftar berkenaan exhibition yang diadakan ini secara maya, secara percuma ini, anda boleh terus saja ke www.ifcem.my. Pada tarikh 11-11, kita tak semestinya 11-11 ni kita shopping online. Anda boleh ke laman sesawat IFSAM untuk mendapatkan maklumat lanjut dan berpeluang untuk memenangi hadiah menarik yang dianjurkan di bawah program IFSAM ini. Terima kasih kepada Tuan Jamri bin Haji Masyam bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan kesiapsiagaan JBPM dalam menghadapi musim angin monsun timur laut.